pada pensyariatan, dalil kepada qunut nazilah. Yang kita doa qunut nazilah sekarang ni macam isu Palestin. Hadis inilah yang dipakai. Hadis peristiwa Bi'ru Ma'unah ni. Yang mana Nabi hantar 70 orang sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran. Qari untuk mengajar satu kampung untuk Al-Quran. Dia orang yang datang jemput tau. Dia orang datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, minta tolong bagi hantar orang untuk mengajar Quran ni. Sampai tengah jalan, dia orang tipu rupanya. Dia orang bunuh semua sahabat Nabi 70 orang yang hafal Quran. Dia orang bunuh semua. Bila dia orang bunuh semua, Nabi doa qunut nazilah. Moga Allah turun bala kepada mereka. Sampai sebulan cukup, Allah turun wahyu perintah suruh berhenti. Ini bunuh 70 orang sahabat. 70 orang sahabat Nabi yang hafal Al-Quran. Dia orang tipu, dia orang bunuh. Besar. Jadi apa ni, kalau orang ni satu isu balik pada isu kemat ni, dia dah minta maaf. Dia tak bunuh siapa-siapa pun. Dia dikenakan tindakan sekarang ni dari dakwa di mahkamah. Tak tahulah apa tindakan yang dikenakan kat atasnya selepas ini. Jadi saya kira stop lah demi kestabilan dan keamanan negara kita. Itu yang paling penting sekali. Kalau benda ni ada continuous, sebenarnya fundamental isu dia adalah apa? Adalah semua pihak. Ya, silakan. Bagilah. Host, boleh? Ya, silakan. Dekat pula Cik Yani. Tadi Pak Cik Zahri dah cakap, Pak Cik Zahri kan? Bagilah. Ya, betul lah. Dengar. Cik Yani, okey baik. Cik Yani kata tadi PAS ni lebih kepada perkauman, betul tak? Ya, betul. Dari. Biar aku cakap. Cik Yani kata tadi PAS lebih pada perkauman, betul tak Cik Yani? Ya, saya. Sebenarnya bukan. PAS bukan perkauman. PAS ini saya tengok dalam mata pandangan saya lah, dalam pandangan Pak Cik lah. Mereka ni lebih pada Khawarij. Mereka bukan perkauman. Kalau mereka perkauman, mereka tak menerima parti gerakan. Tetapi mereka ni yang katakan sikap-sikap Khawarij yang ada ni, yang mana menyokong mereka akan halalkan. Dan setelah itu bila orang tu tak setuju dengan pendapat mereka akan haramkan orang tu. Inilah sikap PAS sebenarnya. Mereka boleh menerima siapa saja janji yang menyokong mereka. Inilah dikatakan Khawarij. Mereka tak kira dah. Dulu kita tengok mereka bersama DAP. Bukan main puja DAP. Berpisah dengan DAP bersama UMNO dalam Makan Nasional. Bukan main memuji MCA. Sekarang ni bersama gerakan MCA dengan DAP pula dikafirkan. Inilah ciri-ciri Khawarij. Bukan kata mereka perkauman. Tak perkauman. Tapi Khawarij. Okey, itu saja ni Cik ni. Saya betul kat Pak Cik Sam lah. Bagi saya, PAS telah menjadi asobiah dah sekarang. Sebab bila di depan Melayu, dia duduk ratib berkenaannya. Kononnya tanah kita Cina nak ambil. Dah bagi peluang saya nak Sekejap. Saya nak balas kepada Pak Cik Sam. Di depan Melayu dia cakap lain. Di depan Cina, Cina perpaduan dan sebagainya, dia cakap lain. Seolah-olah kalau dia ada ceramah di depan orang Melayu, seolah-olah undi orang Cina ni tak diperlukan. Tapi bila dia nakkan undi orang Cina ni Pak Cik Sam, hilang asobiah tu. Saya nak beritahu kat Pak Cik Sam. Tapi ada benarnya apa yang Pak Cik Sam katalah. Tapi PAS yang dulu kebelakangan ini dah tak sama dengan PAS yang sekarang. Betul. Tak sama dengan PAS yang sekarang. PAS yang dulu bukan PAS yang sekarang. PAS yang dulu tabayun dulu, hati-hati. PAS yang sekarang kuat memfitnah. Dah seolah-olah fitnah itu dah makanan dia orang dah Pak Cik Sam. PAS yang dulu jujur, PAS yang sekarang tipu daya dan hilah demi maslahat parti. PAS yang dulu dikenali parti Temilo, PAS sekarang dimewah-mewahan tapi masih lagi dia edar Temilo walaupun dia mewah. PAS yang dulu berhujah berdasarkan fakta. Saya ingat sebab apa? Sebab apa Pak Cik Sam? Sebab PAS yang dulu ada orang-orang amanah di dalam dia. Orang-orang cerdik pandai. Sekarang ini PAS yang sekarang tinggal ustaz-ustaz ceramah saja di dalam dia. Jadi dia tak reti berkenaan dengan tata kelola. Dia tak ada teknokrat yang betul-betul boleh buat kerja. PAS yang dulu, ini ramai orang amanah yang bijak-bijak berada dalam PAS sekarang ni dah keluar dan tubuhkan parti amanah. Itu PAS yang dulu. Dan PAS yang dulu kepimpinan oleh Tuan Guru Ni Aziz. Saya sendiri orang PAS dulu. Dan saya yakin kepimpinan PAS sebab saya nampak orang PAS ni cerdik-cerdik dulu. Sekarang ni yang tinggal hanya pandai berceramah di atas pentas ceramah. Bila masuk ke parlimen, dia tak bawa isu rakyat pun. Dia bawa perangai ceramah dia di depan penyokong-penyokong. Dia nak berceramah juga di dalam pentas parlimen. Itu PAS yang sekarang. PAS yang dulu tak menjaja aib orang. Tak ada. Saya tak tengok PAS yang dulu duduk jaja aib orang. Sekarang ini dia lebih menjaja aib orang. Bagilah saya nak bercakap pula Cik Yani. PAS yang sekarang aib orang dijadikan modal, dijadikan bahan kempen. PAS yang dulu berhikmah.
Memang PAS yang betul-betul sekarang nak maki basuh hamun. otak Macam kepala orang. Sanusi tu duduk atas pentas ceramah, duk maki hamun, duk mencarut pun ada. PAS yang dulu, PAS yang sekarang. PAS yang dulu bermatian-matian mempertahankan Anwar Ibrahim. PAS yang sekarang dia biarkan Anwar Ibrahim menjadi mangsa fitnah Kazaf. Dia membiarkan geng-geng dia, penyokong-penyokong dia melemparkan tuduhan-tuduhan kepada Anwar Ibrahim. Malah dia dulu bermatian-matian melawan fitnah yang dilemparkan terhadap Anwar Ibrahim. PAS yang sekarang habis-habisan tentang Anwar Ibrahim. PAS yang dulu cukup anti dengan kezaliman Mahathir. PAS yang sekarang berpelukan dengan Mahathir demi kuasa. PAS yang sekarang berpelukan dengan Mahathir demi kuasa. PAS yang dulu cukup anti dengan Asobiah. PAS yang sekarang ini saya nak beritahu kepada Pak Cik Zahari lebih resis daripada orang lain. Daripada gerakan sekalipun. PAS yang dulu saya nak bagi tahu kat Pak Cik Zahari, tolak rasuah. PAS yang sekarang rasuah dah menjadi sedekah. Saya nak bagi tahu dekat Pak Cik Zahari lah. PAS yang dulu mengutamakan kualiti kepimpinan. Orang isap rokok tak boleh jadi calon. PAS yang sekarang badut diangkat jadi wira. Pembohong diangkat jadi pahlawan. PAS yang sekarang kalau kau lagi kuat bohong, kalau kau kuat lagi fitnah, kau diangkat lagi tinggi. PAS yang dulu mementingkan urus takbir yang baik. PAS yang sekarang asal boleh kekal perintah, dia akan buat apa sahaja. Tapi ada juga yang tak berubah dalam PAS, Pak Cik Sam. Apa dia? Tahap ketaksupan ahli yang semakin menebal. Lawan PAS bermakna lawan Islam. Seteru mereka dianggap musuh Islam. Tunggang Islam sekarang dah upgrade sikit, dia boleh tunggang Melayu pula. Dia dok memperjuangkan Melayu pula. Dulu dia boleh memperjuangkan hudud, memperjuangkan Islam. Tak. Sekarang dia perjuangkan Melayu juga. Tapi dalam masa yang sama, mencabar perlembagaan. Betul je, betul. Baru sekarang kita tahu karaoke tu, karaoke 2-3 pagi tu adalah dakwah. Dakwah oleh PAS sekarang. Saya dengar Cik Yani Okey, bagi Zari cakap tadi. Ya, Dia terpulang Zari, Zari, silakan dia cakap Zari. Bagi Zari cakap, silakan. Silakan juga. Okey. Saya nak tanya Cik Yani ni. Cik Yani ni begitu gig. Saya tengok dalam TikTok ni untuk mempertahankan kerajaan Madani, pimpinan PMX begitu yakinnya dengan perjuangan Cik Yani menggunakan room TikTok setiap hari, setiap masa, boleh katakan 24 jam berjuang untuk kerajaan Madani ni. Tetapi realitinya saya nak tanya, Cik Yani orang Kedah betul tak? Abang Sam orang Kedah betul tak? Betul. Betul. Realitinya saya nak tahu dengan menggunakan platform TikTok ni, adakah Cik Yani sekarang ni telah berjaya mengisafkan ahli-ahli PAS terutama di Kedah sana menyokong kerajaan Madani yang dipimpin oleh Anwar sekarang ni? Adakah mereka sedar? Kalau ikut berdasarkan fakta dan data, ahli PAS di seluruh Malaysia ni hanya 1 juta orang je yang menyokong PAS, yang Cik Yani kata tadi pentaksub, yang sekejap yang walak kepada Haji Hadi. Selebihnya yang mengundi Perikatan Nasional, contohnya di Kedah, menyumbang sokongan kepada Perikatan Nasional di Kedah tadi bukan majoriti orang PAS. Itu Cik Yani kena terima realitinya. Zari, saya cabar. Kejap. Saya Sekejap, cabar. Saya mencelah aja. Saya tak ambil ni. Saya nak skill. Tahu. Saya mencelah aja. Sekejap. Saya cabar Pak Cik Zari. Itu persoalan saya nak tanya kat Cik Yani. Adakah ahli PAS, orang PAS di Kedah sana, Cik Yani telah berjaya sedarkan melalui TikTok ni ataupun di lapangan sana, Cik Yani berjaya tarbiyah dan dakwah mereka hingga mereka tak menyokong PAS lagi? Itu soalan saya. Boleh saya jawab Simple. Okey, aku jawab tak? Okey. Ya, saya berjaya. Ramai mana dah yang naik dekat live saya yang mengatakan dia dah berubah pemikiran sekarang ini kerana duduk dengar live hari-hari.
Ada beberapa perkara yang beberapa orang yang telah naik dalam live saya, dia kata dia dulu adalah penyokong PAS, penyokong Tegak PAS walaupun dia masih lagi ahli PAS, tapi sekarang ni dia dah sokong PMX. Dia dah nampak dah. Ada beberapa orang yang dah naik ke room saya, even anak muda pun hari tu ada umur 13 ke berapa belas hari tu. Yang dia kata dia nampak bahawa PMX ni boleh menjamin masa depan negara kita. Kalau saya bukan bercakap di sini, Okey. hidayah itu, Pakcik Zahri, saya beritahu sini lah. Pakcik Zahri, hidayah itu milik Allah Ta'ala. Dia nak sedarkan Pakcik Zahri bila-bila masa je dia boleh sedarkan Pakcik Zahri. Tapi yang menjadi persoalan kepada saya adalah apa Pakcik Zahri tahu tak? Walaupun PAS sekarang jadi benteng terakhir pertahankan kekayaan berbilion anak Mahathir Mohamad. Korang tahu tak sekarang ini yang orang setengah diam, yang sebelum ini duduk berkokok ini, yang orang di belakang PAS itu sendiri sekarang ini adalah penasihat PAS yang sekarang ini tengah takut kekayaan anak-anak dia dan kekayaan kroni dia dirobek-robek dan dipertontonkan kepada umum. Daripada mana kekayaan mereka itu jadinya ahli semuanya? PAS dan Pakcik dengar dulu. Pakcik dengar dulu, Pakcik. Pakcik dengar dulu. Jadi, saya nak bagi tahulah, walaupun PAS yang sentiasa Pakcik tak ni. faham hujung pangkal. Saya percaya mulai Pakcik dengar dulu. Pakcik dengar. Walaupun PAS yang sentiasa tak faham hujung pangkal, yang Saya menyokong membabi buta ni, konon nak suruh buktikan masalah diorang ini didakwa, dibawa ke SPRM, konon-konon dianiaya dan sebagainya. Kenapa kamu dulu berpuluh tahun melawan Mahathir itu sendiri? Sekarang kamu dah jadi balaci mereka. Tak, saya tak faham. Korang ni, saya nak beritahu, korang ni bayangkanlah yang sakau berbilion tu anak siapa? Yang sakau berbilion harta negara ni anak siapa? Biarlah mereka ini disiasat dan sebagainya. Dan korang jadi patung dan papet pula kepada mereka ini sebab apa? Yang korang ini yang duk kata kerajaan ini duduk kenapa siasat orang gitu, orang gini, pemimpin politik dan sebagainya. Sekarang ini pemimpin politik yang korang duduk sanjung-sanjung termasuk dalam PN. Kluster-kluster mahkamah yang dihadapkan ke mahkamah sekarang ini. Kenapa korang ni babi buta nak sokong orang yang merasuah, yang menyakau, yang mengambil hak kita? Sekarang ni saya nak bagi tahu Pakcik Zahri. Anwar Ibrahim tak ambil seinci pun tanah rakyat. Dia tak sakau 1 sen pun duit rakyat. Hari ni dia tak ambil gaji pun Pakcik Zahri. Tapi orang kata, orang hina dia macam-macam. Orang tuduh dia macam-macam. Dia duk cari pelabur sana sini, naik berpuluh-puluh jam naik flight. Dalam keadaan dia sakit tulang belakang. tadi Cik Ani kata nak berterima kasih kepada dia. Dia Perdana Menteri kita, suka atau tidak, terima sajalah. Nak lawan dia, tunggulah dalam masa 4 tahun lagi PRU 16 mana nak bukti Cik Ani ahli berpolitik PAS lah, sampai berguling dalam parit ke, nak berguling dalam longkang ke, nak berguling dalam laut ke, silakanlah. Boleh saya Nak menjawab buat sikit? sikit lagi. Kau nak buat ceramah ke Mana kat bukti mana Mak Cik pun, Ani kau nak ceramah kat pulau ke, nak ceramah atas bukit ke, kau nak pergi meroyan kat mana pun, silakanlah. Tapi sejak daripada PRU 15 hingga ke saat ini tak berhenti-henti memburukkan kerajaan, nak mainkan sentimen kaum dan agama. Tak malu ke sebagai orang Islam? Bila korang ni nak sedar? Korang nak jadi macam Libya tu? Korang nak suruh kerajaan yang sah hari ni jatuh sekali lagi, lepas itu negara kini sampai bankrupt dikerjakan oleh penyakau-penyakau. Yang korang sokong tu, kalau diorang tu elok tak apalah juga. Ini air pun tak boleh nak selesai. Masa 33 bulan, masalah telur pun tak boleh nak selesai. Telur cari pun tak jumpa. Telur sendiri pun tak jumpa. Nak cakap pasal, aku geram ni. Terima kasih Scorpio. Kan? Sekarang ni, kalau yang kamu nak suruh gantikan kerajaan hari ni tu lebih elok, tak apalah juga. Ini yang 33 bulan, tak ada lagi orang mati bunuh diri sebab kerajaan hari ni gagal tau. Korang yang sengsara ni sebab tak boleh nak makan rasuah. Itu sebenarnya. Okey, silakan Hari. Okey, Assalamualaikum. Saya nak Sabar. check Cik Ani betul ke dulu ahli PAS. Tadi Cik Ani kata Cik Ani ahli PAS. Apa buktinya Cik Yani ahli PAS? Apa bukti Cik Yani ahli PAS dulu di zaman ni Aziz? Cik Ani kata Cik Yani ahli PAS. Apa PAS? Ni Pakcik Zahri bagi. boleh tunjuk bukti. Bagi saya cakap dulu Ustaz. Dia kata ahli PAS tadi.
Diamlah. Bagilah. Mana bukti? Saya nak tengok dia Ali PAS dulu. Dia zaman ni Aziz. Saya bagi Sebab bukti. kalau yang Sekejap, Adi. dia- Adi. Okeylah. Saya bagi bukti. Dan kepimpinan ulama kok. Dah. Saya dah nyanyi dah. Okey, silakan Adi. baik. Pakcik Zari tenanglah. Tenang itu semua. bukti dia. Sabarlah. Okey. Dia macam ni. Kalau nak ikut, bagilah aku cakap dulu, Zari. Mood aku tengah elok ni. Aduh. Dia buat persoalan yang sama juga. Persoalan tu. Kalau nak ikut siapa ahli PAS, ni Tok Nek aku pun ahli PAS. Tapi Tok Nek aku arwah lah. Tok Wan aku pun ahli PAS. Ada hidup lagi lah. Tapi yang sokong lah. Sokong kerajaan perpaduan je. Sokong kerajaan Madani hari ni. Tak payah duk sembang lah. Bab-bab nak bukti siapa ahli PAS, siapa ahli. Tak payah. Itu politik budak-budak je. Okey, berbalik kepada persoalan dia. Okey, aku ambil satu contoh. Sanusi berani ke dia nak berbadun hari ni? Dia nak berbadun hari ni. Memang dia takkan berani berbadun sebab masalah bertindan kat dia. Dan sokongan kepada dia semakin merosot. Dan dia kata, kenapa ahli PAS ada 1 juta lebih, 2 juta lebih? Mat, dia kan kira ahli PAS ke, ahli Tok Wan PAS ke, ahli Natang PAS ke. Dia bukan kira macam tu. Faham tak? Dia kira pengundi. Pengundi tu dia tengok. Pengundi ni kebanyakan bukan ahli parti. Bukan yang orang kata apa atas pagar lah. Dia penilai. Oh, tak apalah aku bagi peluang kat sini. Aku nak tengok. Begitu. Bukannya kata ahli 1 juta macam mana kami boleh menang banyak. Bukan macam tu, salah. Kalau kita buat kiraan macam tu salah. Kiraan itu bukan kiraan yang kononnya terpaling fakta. Terpaling data. Tak. Salah tu Zari. Di situ kita kena buat satu yang rasional. Kenapa hampa dapat undi banyak? Hampa menang dengan sentimen kaum, agama. Itu saja hampa kempen. PRU. Hampa kempen, kalau Anwar Ibrahim menang, budak-budak sekolah pakai skirt balik. Bodoh. Memang benda-benda itu. Tapi yang tu yang mereka sampaikan dekat bawah. Fitnah. PRU, PRN, fitnah. Jadi tak apa, insya-Allah. Fitnah saya tak kata lama. Sebab tu kata geng-geng lebay kelarah ni, kita cakap macam mana pun, mereka je nak betul. Tak apa lampa nak betul, tak apa. Tapi aku yakin kebenaran akan tunjuk satu persatu. Seperti mana gaji Kedah Agro tak dibayar. Yang terbaru mungkin ada lagi 2. Nanti kita tunggu. GLC. Ya. Yang terbaru mungkin ada lagi 2. Total 4 tau. Tapi aku tengok Abang Saiful dah share dekat dia punya FB tu. Ya. Mungkin boleh bagi hint sikit lah yang dia share kat FB tu. Kalau dia share kat FB tu maknanya dia bagilah kita bagi hint. Okey. Mana Baik. hari ni dah terjun ni? Sabar, Pak Jebat. Pak Jebat, bagi dia dulu nak. Panjang sangat lari. Tak apa, boleh tunggu sampai pukul 4. Silakan Pak Jebat. Ni Zahari tadi kenapa turun ni? Saya nak tanya dia. Dia nak tanya dia pendapat dia pasal saya bagi tahu dia, saya tanya dia itu hari Hadi Awang munafik. Bila saya naik dia terus terjun. Oh, ya ke? Nanti dia naik balik. Tak apa. Dia memang macam Pak tu. Jebat, saya tambah sikit baik Pak Habis. Totalnya adalah 4 JSC. Yang akan keluar lagi 2. Jadi sabarlah. Sanusi weh. Pak Jebat. Terima kasih. Pak Jebat, pasal Zahri tu memang dia bagi forward kepada kajian kebaduan, guru-guru lain kajian kebaduan tu Zahri tu. Saya duduk pertikaikan Zahri tu memang dia gini di forward. Saya tahu Zahri tu. Dia dong. Okey, baik. Dia dong Hari ni wayang putus. So maknanya dia naik room, banyak room dia naik hanya untuk menunjukkan kebodohan dia lah. Ya. Tadi malam dia naik room Daniel orang Sabah tu yang perangai PKR
di Sabah tu. Dia nak jadi Sarawak bukan Sabah, Sarawak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia jangan layan dia lah. Dia asyik tanya kat orang mana bukti, mana bukti. Panel. Janganlah cakap pasal dia. Dia tu tak penting pun. Kita cakap pasal situasi hari ni lah. Jangan sekarang ni yang penting puak-puak ini bukan sahaja miskin minda, tapi mudah diperbodohkan kerana terlalu taksub dan walak kepada pemimpin dapati. Yang dia nampak, kononnya dia pesokong Islam dan sebagainya. Jadi orang-orang ini mudah ditunggang lah. Bukan sahaja ditunggang oleh orang parti, malah ditunggang oleh penunggang-penunggang agama. Contoh penunggang agama, orang yang buat contoh dia rasa dia ikut sesuatu individu lah saya kata, ataupun NGO kerana Islam contohnya. Orang kita mudah terpedaya dengan isu kaum dan agama saja, semata-mata boleh ditunggang. Lepas tu serahkan segala wang ringgit, segala lelah penat, masa, macam-macam lah lagi yang diperkorbankan kerana semata-mata digula-gulakan dengan agama, dengan kaum saja. Bayangkanlah kesian. Okey, Pak Adi, Tok Adi silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yani, panel-panel semua ya. Okey, bagi kita cukuplah untuk dijadikan contoh seperti Zahari tadi ya. Itulah hasil yang diternak oleh pemimpin-pemimpin PAS lah. Dan orang-orang seperti itulah yang sebenarnya menjadi targeting ataupun menjadi buruan orang-orang PAS sendiri. Kerana apa? Kerana orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh mengenai agama dan politik, yang tidak tahu ujung pangkal, orang-orang inilah sebenarnya yang boleh dipercayai oleh pemimpin-pemimpin PAS untuk menyokong mereka. Sungguhnya kita amat sedihlah jika pembodohan ini terus berlaku dan terus berlaku. Kerana apa? Kerana bagi kita masa depan negara ini akan lebih bahaya dan lebih kritikal lah kalau sekiranya pendoktrinan ataupun penternakan ahli-ahli dan juga generasi-generasi seperti ini yang diternak oleh PAS ni akan kenapa aku masuk sini? Akan menjadikan negara kita dipenuhi oleh orang-orang yang bebal dan bodoh seperti ini. Dan tak salah kalau kita katakan bahawasanya konsep bebalism sekarang ini memang diterajui oleh PAS lah. Pemimpin mereka sementara mengumpul kekayaan, mengumpul harta, dan ahli-ahli mereka terus diperah. Saudara kena perhatikan betul-betul. Kalau betulkan kalau keadaan perkataan saya ini salah ni. Mereka akan terus diperbodohkan sementara pemimpin-pemimpin dia orang ni akan mengumpul harta dan hidup di dalam kemewahan. Sementara mereka memperjuangkan Islam, konon-kononnya Tin Milo akan berkeliaran. Tin Milo akan terus digunakan untuk mereka mengumpulkan harta.